Kalau tengok dalam surat yang dihantar oleh seorang petani muda, pesawah muda daripada Kedah, Shimir Yunusi. Dia kata, dia panggil saya Tuan Haji lah, sebab stream formal, dia kata Tuan Haji, dan surat dia tu yang saya dah forward. Ni saya sampai, saya rasa harap-harap besok pagi Bang Mat dah baca dah, Menteri Pertanian dah baca. Dia kata, teruk tak teruk di Kedah ni, bila mereka menggunakan padi yang dibekalkan oleh pembekal padi, yang dilantik oleh pihak Kementerian Pertanian, oleh Jabatan Pertanian. Dia pakai benih dia. Benih tu dia kata, dalam 7 kali pengalaman dia, 5 kali benih tu tak boleh mencapai 2 tan 1 hektar. Tak boleh capai, dia cakap. Maka mereka belilah, mereka ambil benih yang elok, mereka simpan untuk kegunaan tuaian yang bulan, taburan yang bulan April lepas. Dia orang simpan ni. Tahu apa? Bila mereka mula tak nak ambil benih ni, sindiket benih ni pula bergabung dengan kilang dengan mengatakan kalau dia tanam sendiri tak akan ada kilang ambil padi dia. Tengok kejahatan ni, tuan-tuan. Malaysia kalau merdeka 66 tahun, tuan-tuan, bukan tentang gantung bendera lagi dah. Penghinaan ke atas petani. Dalam surat tu ada. Saya harap besok bila Yang Berhormat Menteri Pertanian baca, Yang Berhormat turun dan tanya sini, sebab orang ni tak pakai nama samaran. Dia pakai nama dia dan dia tahu latar belakang dia. Beliau adalah seorang penerima anugerah DIN, pelajar terbaik pada zaman dia. Dihantar untuk buat praktikal di Thailand, pengkhususan duduk bersama dengan kedutaan kita, pergi kaji kemajuan di Thailand, balik dia jadi petani. 7 musim dia jadi petani, dia cerita kat saya, bang, ini ugutannya. Kita beli padi tu, kita tanam padi angin. 30%, 40% adalah padi kosong yang dihantar dengan niat nak menipu kita. Kena beli sebab sistem ni telah membentuk kartel yang jahat. Saya sebut kata jahat. Jadi dia kata, dia maju, orang berpendidikan, dia kata tahun depan ayah, dia sebab dia kerja dengan ayah dia lagi, padi yang mana kita ada ni, yang cantik ni ayah, kita jangan jual, kita rugi tak apa tahun ni. Tahun depan kita tabur benih kita sendiri, daripada hasil 60% yang ada ni. Rugilah, rugi bertalu. Bila berita ni tersebar, dia diugut. Kalau kamu tak beli, dia sindikator ni kan, subsidi ni daripada baja, daripada bekal benih padi sampai ke kilang semua. Dia kata nak tabur je, dia tulis dalam surat tu. Dan saya harap besok YB Bang Mat Sabu akan sempat baca. Dia kata mereka terus saja bagi tahu, kau tanam pakai benih kau sendiri, tak ada kilang akan beli. Tengok. Tuan-tuan boleh tahu dahsyat tak dahsyat. Petani di Kedah ni keturunan pahlawan, parang tajak semua ada. Line-line berline-line dalam ikatan padi di sana. Tapi tak boleh tembus, tuan-tuan. Dengan sindiket ni. Jadi akhirnya mereka boleh buat apa? Kalau dah tanam, nanti kilang tak nak beli. Jadi macam mana? Sekarang bila kita pecah isu ni dan tuan-tuan sokong tentang apa yang disebut sebagai rahsia terbuka pemerasan dan juga penindasan ke atas petani. Kita jadikan tema Merdeka tahun ni. Yang kerajaan buat tema kerajaan, kita ikut. Ini tema kita ni. Orang-orang yang bermain di dalam stream, di dalam Facebook ni, adalah membela petani selepas 66 tahun. Tak payah cerita tentang gaji rendah, tak payah cerita lagi tentang kenaikan gaji penjawat awam, tak payah cerita lah apa. Kita cerita dulu petani, iaitu pekerjaan tertua di kalangan orang Melayu. Bangsa kita ni pekerjaan tertua dalam bangsa kita ni petani. Masih lagi dipulas dengan semikian rupa. Saya sangat-sangat gembira menerima surat tu. Detail dia tulis dalam format kerana beliau seorang yang berpendidikan tinggi. Dia tulis dalam format laporan yang saya katalah, pastilah turun dekat mana-mana pun orang akan faham. Kalau tak ada tindakan, besok saya akan share surat tu secara terbuka dekat page supaya tuan-tuan viralkan. Saya bagi dulu peluang supaya Menteri Pertanian baca. Kalau ambil tindakan, alhamdulillah. Kalau tak ambil, kita sama-sama support surat tu. Supaya surat tu menjadi satu bukti bagaimana kekejaman dan mafia ni masih ada dalam negara kita. Dan mereka menindas golongan yang paling berada di bawah, petani kita. Mafia ni bekerja dan menindas petani kita di bawah. Kita berlawan sama-sama. Kita isi kemerdekaan 66 tahun ni, tuan-tuan, dengan sedikit pembaharuan. Tak ada baju bendera, tak ada bendera di kereta pun, tetapi kita pandangkan sekarang ni petani itu di setiap petak sawah, di setiap ladang sawit, di setiap kebun getah yang mana ada penindasan, bayangkanlah di situ bendera kita terpacak. Untuk mengatakan 66 tahun tak guna bercerita tentang perkara yang besar-besar. Kita nak bina bangunan tinggi mana lagi, kita nak cerita bahawa kita ada bandar teknologi, kita nak cerita tentang Tesla nak datang Malaysia, kita nak cerita Boeing ke Airbus nak datang Malaysia.
kita kata selesaikan dulu masalah yang menjadi pekerjaan dan menjadi naratif tertua dalam negara kita. Iaitu orang Melayu adalah bangsa petani yang mendukung negara ni sebagai negara pertanian sejak dulu dan kemudian sebelum kita pergi negara industri. Dan hari ini kita kata di tengah-tengah kita kembali nak kena melihat kepentingan 925,000 orang mereka yang berada dalam sektor pertanian, peternakan dan juga nelayan dengan spesifik 180,000 orang sebagai petani, spesifik lagi 125,000 orang petani di Semenanjung, spesifik lagi kira-kira 40 ke 50,000 orang petani yang ada di Kedah yang berada dalam lingkaran ni. Dan ketika petani memerlukan pembelaan kerana mereka kini dah jadi front line. Kalau dulu COVID-19 kita letak doktor, pekerja kesihatan, semua ni sebagai front line. Kita nak datang kepada era di mana keterjaminan makanan terjejas. Era di mana sektor makanan akan menjadi sektor paling kritikal. Maka petani adalah barisan depan. Kalau barisan depan kita masih lagi kena beli apa yang Shimir kata 20 kilo guni padi yang sebenarnya 3-4 kilo adalah padi kosong. Kalaulah kena beli lagi padi yang sama. Dan dia kata kalau setiap tahun saya lempar 40% benih yang sebenarnya benih penipuan. Bukan saja kami rugi dari segi duit. Kami rugi dari segi alamnya. Di mana padi tipu ni menghasilkan rumput lalang yang lebih tinggi, padi angin ni. Dan dia membunuh kesuburan 60% padi original. Jadi dia kata apa yang tinggal kepada petani? Saya cakap ni dia menjadi bukti